dia cari surah dan ayat keberapa. Ayat zina, dia cari, dia keluarkan surah dan ayat keberapa. Qazaf, tuduh zina tanpa 4 saksi itu. Fajliduhum samaninan jaldah, 80 kali sebat. Dia cari. Dia cari dalam Quran, dia keluarkan. Qazaf, surah dan ayat keberapa. Hadis keluar. Oi, dahsyat ni. Dahsyat. Saya tengok apa? Netizen, orang yang berada dalam alam maya ni tengok statement dia, tu dia orang respon. Antara respon-respon yang boleh saya baca pada tuan-tuan lah, netizen komen pada dia. Mi Abdul Malik, dia kata apa? Terbaik doktor. Ini satu tamparan buat mereka yang beragama Islam sendiri. Terima kasih kerana doktor memahami hak kami. First class. Tengok pula Syakri Muhammad. Malangnya ada segelintir penganut Islam sendiri pun tak yakin dengan Islam. Ambil separuh, tolak separuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-tuan boleh carilah statement 26 hari bulan 5 baru ni. Dr. Syamsin Singh, sesekali Allah bagi kita belajar tentang Allah melalui orang bukan Islam. Hampa dengar banyak dah dalam siri kuliah, banyak dah. Hampa dengar satu orang yang bercakap, dia non-Muslim. Sesekali Allah bagi. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullahi sekalian, ini bukan perkara main-main tuan-tuan. Soal pelaksanaan itu bukan urusan kita. Keyakinan itu yang perlu ditekankan dalam kuliah ini. Sebab kita bakal bertemu dengan Allah SWT sedikit masa lagi. Mahukah kita menghadap Allah dalam keadaan kita pernah mempertikaikan hak kepada Allah SWT? Itu yang kita takut. Muslimin, muslimat yang rahmatullah sekalian. Masuk tajuk kecil muka surat 177. Pembahagian kesalahan dan hukuman. Dalam Islam ada pembahagian kesalahan dan hukuman. Ambil ini satu asas untuk kita faham. Kalau kita buka kitab betul-betul tuan-tuan, sangat mendalam. Tapi untuk kuliah subuh, jumpa pun sekali sebulan kan, memadailah kita pun bacalah apa yang ada dalam kitab ini sesuai. Untuk kita letak basic asas pemikiran tentang hukum-hukum Allah ini. Di dalam Islam secara umumnya, kesalahan jenayah syariah terbahagi kepada 3 kelompok besar, iaitu jenayah qisas, jenayah hudud dan jenayah ta'zir. Jenayah qisas mengandungi kesalahan-kesalahan membunuh, mencedera dan menggugurkan janin. Jenayah hudud mengandungi kesalahan-kesalahan melakukan zina, menuduh zina, mencuri, merompak, meminum arak, murtad dan menderhaka. Jenayah ta'zir mengandungi pelbagai kesalahan selain dari kesalahan-kesalahan qisas dan hudud, atau kesalahan-kesalahan kisah dan hudud yang didapati tidak sempurna syarat dan hukumnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini basic untuk kita lah. Qisas, bunuh lawan bunuh, itu balas setimpal. Ada ayat menyebut kalau kamu maafkan dia dan bayarlah ganti rugi, diat. Itu lebih baik bagi kamu. Kalau dia nak maafkan orang yang bunuh anak dia sebagai contoh, itu lebih baik. Dan diganti dengan diat, bayar satu nilaian yang dipersetujui. Walaupun duit itu tak boleh membayar ataupun letak nilai sama dengan nyawa, tapi sekurang-kurangnya adalah perkara-perkara galang ganti yang boleh mengkendurkan ahli keluarga yang merasai kehilangan ahli keluarga. Contoh macam kes kemalangan, dilanggar di orang, macam 5 orang pelajar usah ni. Kalau betul-betul ada diat, kira sangat cool down sikit. Ini nak bicara, tak apalah, kita serahlah pada pihak yang berwajib kan. Hudud potong tangan ni, merompak. Nanti kuliah yang akan datang, saya akan bacakan tuan-tuan satu ayat dalam Al-Quran
Nabi menjatuhkan hukuman yang dahsyat kepada orang yang diberi kepercayaan, kemudian dia khianat dengan orang yang diberi kepercayaan. Dia kisah dia tentang satu rombongan daripada Mekah yang katanya baru masuk Islam, jumpa Nabi, kemudian mereka tak sihat. Nabi kata pergi cari satu orang Islam, dia pengembala unta, bagi tahu dia aku yang suruh pergi. Kata Nabi, pergi minta dia penawar. Jadi kumpulan manusia ni pun pergi jumpa penjaga unta itu. Ubatnya apa tuan-tuan? Sebagai hadis menyebut minum air kencing unta, nak bagi sembuh. Lepas tu dapat rawatan sehat. Lepas sehat, puak-puak ni takjub, oi dia ni pengembala unta yang hebat ni, banyak unta ni. Maka timbul perasaan jahat. Dibunuhnya penjaga unta yang bagi depa ubat. Sebab penjaga unta ni terima orang asing ni sebab bawa nama Nabi ni. Lepas dia bunuh penjaga unta ni, dia perembat semua unta ni bawa lari. Sampai berita daripada Nabi. Nabi marah. Nabi meminta para sahabat, pergi buru orang ni sampai dapat. Jumpa. Apa hukuman dia? Nanti kita akan baca. Antaranya korek biji mata, potong tangan dan kaki secara bersilang. Potong tangan kanan, potong kaki kiri. Kemudian biarkan mereka di padang pasir. Kalau kita tak baca ini dia perspektif Nabi suruh, oh ini zalim. Kalau kita cerita aja, boleh tak kita buat orang macam ni? Kita kata ini zalim, tak masuk akal ni. Pasal apa kita korek banyak mata orang? Pasal apa kita potong silang tangan? Bila kita kata Nabi suruh macam mana? Kuliah akan datang kita cari ayat ini. Dahsyat. Sebab Nabi ada hujah. Nabi ada hujah. Itu namanya apa tuan? Itulah dia hudud. Jenayah ta'zir ni benda-benda tambahan yang zaman kita hari ni banyaklah. Ta'zir boleh kita ibaratkan langgar lampu merah sebagai contoh kan. Langgar traffic light. Kalau menyebabkan kemalangan, dia adalah hukuman ta'zir tu. Jadi benda tu dah ada dah. Cuma kita melihat perspektif benda-benda yang rigid, yang tuntas dalam Quran itu tak boleh ubah. Macam bekas mufti Pulau Pinang, Datuk Hassan Ahmad, sekarang jadi penasihat tabung haji, dah bersara kan. Hukuman qazaf menuduh orang zina tanpa empat saksi yang Allah sebut dalam Al-Quran, fajliduhum samaninan jaldah, 80 kali sebat tu, tak boleh kurang, tak boleh tambah. Kalau tak berlaku di dunia, dia dapat ke akhirat besok. Apa beza akhirat dengan dunia punya 80 kali sebatan? Tak samalah. Sana lagi hebatlah hentaman dia. Dia akan kena. Sebab itu milik Allah, bukan milik peguam, hakim. Itu pandangan ilmuwan mantan mufti Pulau Pinang. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang Allah sekalian, kita berhenti di muka surat 178. Ramai orang ada urusan hari ini, termasuk saya. Ada urusan nak bermusafir dan sebagainya. Kita berhenti muka surat 178. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan. Pertama-tamanya marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah meletakkan kita ni di kalangan hamba-Nya yang wasami'na wa ata'na. Aku dengar, aku patuh. Dan selalulah beramal dengan doa, Allahumma arina haqqan haqqa warzuqna tiba'ah, wa arina batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, Engkau tunjukkan aku yang hak itu hak, dan cenderungkan aku, rezekikan kepada aku untuk ikut yang hak. Wa arina batilan batila, ya Allah tunjukkan aku yang batil, itu salah, itu dosa, tunjuk pada aku ya Allah. Kemudian warzuqna ijtinabah, kemudian kuatkan kepada diri aku untuk aku tinggalkan. Di sini para ulama menyebut tentang doa ini, Allahumma arina haqqan haqqa, ya Allah tunjukkan aku yang hak itu hidayah.
Wa arina batilan batilan, tunjukkan aku yang batil, itu hidayah. Tetapi bila peringkat warzuqna ijtinabah, beri kekuatan untuk aku tinggalkan, itu taufik. Semua orang tahu, saya dah sebut beberapa kali. Rasuah, salah. Kenapa ambil? Tak ada taufik. Dia tahu salah. Kalau dia tak mengaji agama pun, peraturan am, accountability as government service, dia tahu tu. Beberapa kerjaan tak boleh ambil hadiah, kan? Abang saya dulu pernah duduk pejabat tanah, dah berhenti dah jadi kaunselor sekarang. Aku minum aja, ada orang bayar kan? Tak siapa-siapa bayar tu. Tu kerja kat PTG tu. Duduk kat meja, tiba-tiba handphone sampai. Siapa bagi tak tahu. Tapi dia letak nota sikit, tolong tengok borang nombor ini, tarikh ini. Tu kakitan kerjaan tahu tu, tak boleh terima hadiah, tak boleh. Tapi kenapa buat? Tak ada taufik. Kita kena mohon taufik. Yang boleh bagi kekuatan nak tolak tu Allah. Ini kisah yang diceritakan oleh Profesor Dr. Siddiq Baba. Ketika saya mengikuti rombongan Jabatan Agama Islam Perak ke rumah beliau satu ketika dahulu. Dia beritahu kami, kalau tuan-tuan pergi ke Batu Cave tu, nampak patung besar di Batu Cave tu. Memang betul, masa saya mengaji di UIA tu, walaupun patung tu dah siap, dia tutup dengan plastik biru. Lama tu. Dia tutup plastik biru walaupun dah siap. Saya perasan, bila kita lalu ke Batu Cave tu, kita tengok dia tutup dengan plastik biru. Kata Profesor Dr. Siddiq Baba, kenapa tutup? Sebab tak ada kelulusan. DO masa tu strict. Pegawai PTD, DO strict. Dia kata tak ada kelulusan, buat, kalau tunjuk kita runtuh. Strict. Akhirnya sekarang boleh. Kenapa? Sebab DO itu ditukarkan, digantinya orang lain. Lulus. Kata Dr. Siddiq Baba, apa kesan patung itu berada di situ? Agak sensitif lah, tapi saya bagi tahu tuan-tuan, benda tu dah ada, kita cerita lah. Akhirnya kawasan itu telah dianggap sebagai tanah suci oleh orang Hindu. Dan tanah di situ, silap lepas sikit je orang jual, ada orang beli. Kalau orang Melayu situ jual tanah, beli. Berapa nilai? Beli. Sebab itu sudah dianggap sebagai tanah suci bagi penganut Hindu. Itu kesan dia. Sampai hari ini. Tu kalau saya tanya kawan-kawan, kata entah kalau pergi jalan belakang tu, dia ada seekor lagi patung, tapi kita tak nampak belakang. Tu katanya tu jantan nak buat yang betina punya. Betina satu nak buat lagi besar dekat Pulau Pinang. Tu tak tahu bila. Ya. Curi tetap curi ya. Pencuri ni, pencuri zaman lah ni, dia bukan pencuri masuk rumah orang macam zaman dulu ni. Hari ni kita dah baca kah? Kita dah baca dah. Menggunakan kebijaksanaan undang-undang pergi curi hak orang. Kan kita dah baca dalam ni. Pakai blazer ni. Smart pakai night tie. Ambil hak orang. Zaman moden hari ni. Sama lah. Jadi kita tak tuju siapa-siapa lah. Tapi bila ayat itu sebut pencuri, walaupun amount dia sekupang sekalipun, tetap curi. Jadi mana-mana kita yang dah terlepas, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita mampu memulangkan hak yang bukan milik kita, itu lebih baik kita laksanakan. Sebab perkara yang batil, yang haram itu akan berkesinambunganlah. Seperti pahala jariah pun berpanjangan, apatah lagi dosa jariah ni pun tetap ada.
Jadi generasi yang mendatang yang namanya keturunan tu tidak tahu. Maka kitalah yang menanggung akibat daripada kesilapan yang kita tahu kita buat. Bukan kita, seseorang itu. Jadi tuan ni tanya macam mana orang yang curi duit ke apa dan secara tersembunyi itu kira pencuri jugalah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullahi sekalian, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan keturunan kita daripada terjerumus dengan dahsyatnya tarikan dunia ini sehingga manusia sanggup melakukan apa sahaja. Wa na'udzubillah min zalik. Allahu akbar. Saya takut soalan ini. Sumpah laknat. Adakah kalau orang tu dia buat zina kan? Tapi kita ngaku dia terus sumpah laknat, tak ada. Adakah tak ada dia sumpah laknat tu kita dibuat? Takut. Ini mubahalah ni. Kes yang berlaku zaman Nabi. Satu orang lelaki balik-balik khabarnya dia nampak ada lelaki dalam rumah dia. Dia tak sempat tangkap. Lalu dia bawa isteri dia jumpa Nabi. Buat pertuduhan. Tak ada saksi ni. Isteri dia kata, tak betul cerita tu. Suami dia kata, aku tengok. Bini dia kata, tak betul. Jadi Nabi nak pakai apa? Maka Rasulullah mengajak kedua-duanya mubahalah. Wallahi wabillahi, 3 tu. Kalau aku berbohong, maka Allah melaknat aku. Beredar kamu. Itu saja yang boleh kita buat. Kalau ada kes begitu, maka kita kena gunakan kaedah ini. Tapi bukan kita lah. Kita heret dia tepi masjid, suruh kita bawa kepada pihak yang berautoriti lah. Jawatan agama. Bukan kita buat tu buah pokok tu. Jadi kalau mana-mana pihak ada sedikit keraguan, lebih bawa pada pihak berwajib, pihak jawatan agama, bincang di situ. Itulah bahagian autoriti yang mempunyai mandat untuk menyelesaikan pertuduhan-pertuduhan sebegitu dalam keluarga, orang ramai dan sebagainya. Jadi terpulanglah kepada pihak yang berwajib itu untuk menanganinya, bagaimana kaedah yang digunakan. Tapi kita ada contoh yang Nabi tunjuk, yang dikatakan sumpah laknat itu, begitulah sifat dia, yang kita tak tahu apa nak buat. Dan tuan-tuan pun dah diperdengarkan pada kuliah yang lalu, macam mana 2 orang bersaudara bergaduh depan rumah Nabi. Nabi keluar, masing-masing berbagai hujah. Nabi kata, kalau aku buat keputusan berdasarkan hujah yang ada, kemudian hujah tu tak betul, aku tak tahu, kata Nabi, tapi aku bagi dia hak dengan hujah yang tak betul itu, maka ingat, yang masuk dalam perut kamu itu adalah ketulan-ketulan api neraka. Mujuklah yang dengar ni ada iman. Bila dengar tu menangis, minta ampun. Nasib baik yang dengar tu ada iman. Jenis hari ni kuliah dah banyak, tak faham lagi. Itu nak kata apa? Jadi kita manusia yang banyak buat salah, tuan-tuan. Termasuk saya. Nobody is perfect lah. Jangan sembanglah kita ni macam saya ni bagus sangat depan tuan-tuan. Satu hari nanti mungkin tuan-tuan pun nampak kelemahan saya. Terima saya sebagai manusia. Tapi bila kita tahu itu salah, kita beristighfar, itu lebih baik. Sebab manusia itu sentiasa melakukan kesilapan. Istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan jadi manusia arrogant. Dah tahu itu satu kesalahan, masih lagi apa yang disebut oleh pepatah, menegakkan benang yang basah itu. Tak apalah dengan manusia, tapi dengan Allah, ini semua kita mesti sentiasa sebut, supaya kita menghadap Allah SWT dengan apa yang disebut oleh Al-Quran, irji'i, kembalilah dengan jiwa yang tenang menghadap Allah SWT. Tuan-tuan muslimin, muslimat sekalian, cukup sekadar itu. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Saya mohon maaf sekiranya ada perkara-perkara yang tidak sempurna apa yang ada pada saya. Mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai hamba-Nya yang sentiasa diberi hidayah dan taufik, termasuk ahli keluarga kita, insya-Allah
Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin wa 'aqibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa kedua ibu bapa kami. Walil mu'minin, dosa seluruh orang-orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, di hari tegaknya pembalasan. Fatiras samawati wal ardh, ya Allah engkau Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau wali pelindung kami dunia akhirat ya Allah. Tawaffana muslimin, matikan kami semua sebagai seorang muslim. Wa alhiqna bis salihin, kemudian letakkan kami di kalangan orang-orang yang saleh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.